Ya betul lah, ulama apa itu tauhid kata wujudnya makhluk itu seperti bayang-bayang, macam ada, sekarang kita ada macam tak ada, macam ada, macam tak ada. Kita ni sentiasa macam ada je, yang tak ada, macam tak ada tak pernah, tuan-tuan. Pasal apa? Tak guna hati. Nabi Musa tadi tapi kita jangan cakaplah, janganlah menganggap itu Nabi Musa, takkan kita boleh dapat macam tu. Boleh, tuan-tuan, sebab dicontohkan ulul albab tu. Kalau kita ikut jejak langkah ulul albab, sentiasa zikir dan tafakur, insya-Allah Allah kurniakan kita tadakur. Masa tadakur itulah kita, hati kita tu, mata hati kita nampak ayat-ayat Allah tadi. Apa yang Allah nak tunjukkan, itu yang Allah kurnia pada Nabi Musa, yang Allah kurnia pada ulul albab lain pula. Ya, tentang apa dia? Af'alullah, perbuatan Allah. Sebab itu ulul albab mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sama saja, ruang hati ulul albab itu diberi cahaya, sehingga mata hati ulul albab nampak ayat-ayat tentang kesempurnaan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kita tahu? Sebab bila mereka ini mengatakan akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, tadinya semua kejadian kami tengok tak lebih dari kejadian, pokok tak lebih macam tu, binatang-binatang, unta, lembu pun, kambing macam itu. Tetapi sesudah Engkau, ya Allah, tunjukkan dalam pandangan mata hati kami ayat-ayat mengenai kesempurnaan perbuatan-Mu, maka kami dapati seluruh kejadian itu dipenuhi oleh hikmah, oleh rahsia-rahsia Engkau, ya Allah. Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua kejadian ini mengandungi rahsia-rahsia-Mu, ya Allah, penuh dengan rahsia-Mu, hikmah-Mu. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah, faqina adzabannar. Jadi dua ayat ni, ayat 191 surah Al-Imran, satu lagi itu tentang Nabi Musa, akan jelas macam mana perbezaan antara akal dengan hati. Cerita ni semua semuanya menjurus kepada perlunya kita menggunakan hati sesudah kita menggunakan akal. Akal ni lemah, tuan-tuan. Akhir sekali lah saya ceritakan tentang Nabi Allah Talut, tentera Nabi Allah Talut. Pernah juga saya ceritakan, saya ulang lagi sekali lah malam ni. Dalam surah Baqarah, ayat 249 tak salah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahrin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan biyadihi fasaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana bi jaluta wa junudi wa qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Cerita ni Nabi Allah Talut ni, majoriti tentera Nabi Allah Talut guna akal, hanya 4 orang guna hati. Yang guna akal ni tak faham arahan daripada Allah yang disampaikan oleh Nabi Allah Talut. Yang guna hati, dia faham apa makna ayat ni. Maka apabila Nabi Allah Talut keluar membawa tenteranya untuk memerangi Jalut, sesudah berjalan berapa ketika, satu sehari dua, bekalan air dah kurang, maka Nabi Allah Talut
mengingatkan tenteranya, innallaha mubtaliikum bin nahrin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sebatang sungai di depan sana. Siapa yang minum sesuka hati daripada air sungai itu, dia bukan umatku. Siapa yang tidak minum sesuka hati, dia umatku, kecuali dia minum dengan menggunakan tapak tangan saja, satu tapak tangan. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Ghurfatan itu satu ciduk tangan dia, sekali saja, 2 kali pun tak ci. Fasaribu minhu illa qalilam minhum. Maka tentera itu semuanya minum, kecuali sebilangan sedikit saja yang tak minum. Qalil, sangat sikit yang tak minum, 40 orang. Yang minum ini tuan-tuan guna akal. Akal mereka kata, kita nak perang, dah kurang bekalan air, dah haus, ada air free, kenapa kita tak boleh minum? Kalau kita minum banyak, jadi kuat, perang, mampu perang. Kalau macam ni minum sikit, nanti kita letih. Ini pakai akal. Yang pakai akal minum sesuka hati. Tapi 40 orang tadi, mereka ni dapat kepahaman yang betul. Ni nampak mata hati mereka ni nampak apa hikmah, apa rahsia Allah Ta'ala tak bagi minum sesuka hati. Mereka nampak tuan-tuan, kalau minum sesuka hati nanti jadi lembik, hilang semangat. Yang lebih penting lagi, Nabi Allah Ta'ala tak akui sebagai umatnya, tapi pakai akal tak peduli. Ini arahan tak munasabah. Fasaribu minhu illa qalilan min falamma jawazuhu walladzina amanu ma'ahu. Apabila Nabi Allah Taala dan tenteranya itu sudah menyeberang sungai, apa kata tentera, majoriti tentera? Qalu, mereka berkata, la taqata lana bi jaluta wa junudi. Wahai Talut, rasanya kami tak boleh perang lah, letih, mengantuk, lesu, tak ada semangat. Kau pergilah sana. Kasar cakap dia pada Nabi. Jadi ini akibatnya tuan-tuan, pakai akal. Wa qala alladhina yadunnuna anna mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Berkatalah segolongan tadi, orang-orang yang benar-benar yakin mereka telah mengenal Allah sebenar-benar kenal. Berapa banyak satu bilangan kecil dapat mengalahkan bilangan ramai dengan izin Allah. Ini 40 orang perang lawan 1000 orang. Akhirnya menang tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah dalam surah Baqarah. Akhirnya Nabi Allah Daud dapat membunuh Jalut. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, memang kita perlu guna hati. Kegawatan negara-negara Islam Timur Tengah sana, kalau kita guna akal tak sampai mana tuan-tuan. Guna hati, rehat. Orang-orang Sufi kata, kalau kita selesai dengan hakikat, hati dengan hati secara hakikat, rehat, senang, tak susah payah. Kalau pakai akal, inilah tak habis-habis. Dekat masjid, dekat surau, sambil minum dalam kereta, tak habis-habis itu. Tapi kalau kita guna hati tuan-tuan, senang saja. Ini semua Allah programkan. Kita tunggulah apa akhirnya. Betul tak? Kalau guna hati, Allah programkan. Kita jangan tengoklah, jangan tengok tentera, jangan lihatlah ini tentera jahat, tentera Mesir ke, ini Asad jahat ke. Memanglah jahat. Kita fikir tak habis-habis tuan-tuan. Ini semua program Allah Ta'ala. Kita tunggulah. Kalau sempat, tak sempat anak cucu kita. Betul tak? Kita takut sangat Israel berkuasa di Palestin.
Pasal apa kita pakai akal, tuan-tuan. Kalau pakai hati, itu semua program Allah. Allah itu maha bijaksana. Allah nak kumpulkan semua orang Yahudi jahat-jahat di satu tempat, senang besok nak bunuh. Habis tak, tuan-tuan? Senang saja. Sebab itulah dalam masalah apa ni, kita mengenal Allah, kita beribadat kepada Allah, kita perlu meningkatkan usaha kita daripada akal kepada hati. Salah satu langkah dah eloklah kita belajar tasawuf. Belajar tasawuf inilah ilmunya. Lepas tu kita beramal. Amalan tasawuf antara yang penting zikir, tafakkur. Tengoklah dalam Quran, tuan-tuan, ya. Tentang zikir ni macam mana, kehebatan zikir ni. Itulah jadi asas. Setakat inilah, tuan-tuan, untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.